Hai, salam sejahtera semua. Saya Erin Elveni Bainis. Saya pelajar Sarjana Muda Pengajaran Pendidikan Rendah dengan kepujian pada semester Januari 2024 bagi subjek kemahiran belajar untuk abad ke-21. Menerusi video ini, saya ingin berkongsi tentang tugasan pembelajaran mengenai topik pembelajaran dalam talian versus pembelajaran kelas fizikal. Pembelajaran dalam talian di Malaysia telah berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan mula mendapat perhatian pada awal abad ke-21 dan peningkatan akses kepada internet dan persembahan digital. Seperti yang anda lihat, pada tahun 2020 telah berlakunya pandemi COVID-19 yang telah mendorong kita untuk mempercepatkan lagi penggunaan pembelajaran dalam talian apabila sekolah dan juga universiti terpaksa beralih cara dalam talian untuk proses pembelajaran. Pembelajaran dalam talian merujuk kepada proses pembelajaran yang berlaku melalui platform digital atau internet. Proses pembelajaran kelas fisikal merujuk kepada proses pembelajaran yang berlaku secara langsung di dalam kelas. Oleh itu, pelajar boleh bertanya secara langsung kepada guru maupun kepada rakan. Ini mempunyai hubungan yang unik dan kesan yang berbeza terhadap pengalaman pembelajaran serta dapat memberi manfaat dan juga kemahiran kepada pelajar. Dan kaitan dalam kehidupan adalah kemudahan untuk pelajar dapat mengakses pembelajaran di mana-mana. Dan yang kedua, pembelajaran dalam talian menyokong pembelajaran sepanjang hayat. Dan yang ketiga, mendorong penggunaan teknologi dalam pendidikan. Namun terdapat juga kesan daripada masalah pembelajaran dalam talian, yaitu yang pertama, rangkaian internet, dan yang kedua, langganan internet, dan yang ketiga adalah hilang fokus dan motivasi. Dan yang paling mencabar adalah apabila murid hilang rangkaian internet. Manakala kesan masalah daripada pembelajaran kelas fizikal adalah yang pertama, kewangan perbelanjaan, dan yang kedua, ruang pembelajaran dalam kelas, dan yang ketiga, suasana waktu PNP. Oleh itu, murid akan mendapat beberapa kemahiran daripada dua jenis pembelajaran ini. Yang pertama, pembelajaran dalam talian, yaitu kemahiran teknologi, kemahiran komunikasi, dan kemahiran penyelesaian masalah. Kemahiran teknologi di mana pelajar belajar menggunakan alat-alat digital, pembelajaran dalam talian, berkomunikasi secara digital dan belajar mencari maklumat secara digital. Kemahiran penyelesaian masalah di mana pelajar belajar menangani masalah teknikal semasa pembelajaran dalam talian. Manakala kemahiran komunikasi di mana pelajar berinteraksi melalui email, forum, dan platform pembelajaran dalam talian. Manakala kemahiran yang pelajar dapat melalui pembelajaran kelas fizikal adalah dari segi kemahiran sosial, kemahiran fizikal, dan kemahiran kognitif. Kemahiran sosial di mana pelajar berinteraksi dengan rakan dan guru secara langsung dan juga pelajar bekerja sama secara kumpulan dengan pelbagai personaliti. Kemahiran fizikal di mana pelajar menguasai kemahiran seperti menulis, menggambar, dan membuat eksperimen. Dan yang kedua, kemahiran seni craft di mana pelajar belajar melukis, menghasilkan seni craft, dan juga membuat projek seni. Kemahiran kognitif pula di mana pelajar memahami konsep pelajaran melalui penerangan guru dan juga pelajar mengaplikasikan pengetahuan untuk menyelesaikan tugasan dan soalan. Apakah impak kepada pelajar melalui konteks pandemi COVID-19? Pembelajaran dalam talian telah memberi impak yang signifikan kepada semua sektor ekonomi termasuk sektor pendidikan di mana ia memberi kesan kepada pelajar dan warga pendidik terutamanya dari segi kesihatan mental. Impak kepada ibu bapa melalui konteks pandemi COVID-19 melalui pembelajaran dalam talian adalah memerlukan komitmen dan sokongan daripada ibu bapa kerana ibu bapa membantu pendidik mendidik murid dan juga ibu bapa memahami norma baharu pendidikan iaitu memberi ruang kepada kanak-kanak untuk menghadiri kelas secara dalam talian dan juga turut memantau sesi pembelajaran dan kerja sekolah murid. Impak kepada komuniti melalui pembelajaran kelas fizikal adalah persekitaran pembelajaran yang kondusif yang dapat meningkatkan tahap tumpuan perhatian yang baik. Namun yang demikian terdapat juga cabaran kepada pelajar dan juga guru di mana kemudahan internet, persekitaran, kompetensi dan beban kerja yang menyebabkan impak kepada
pikiran, psikologi, fisikal, dan tingkah laku murid dan juga guru. Melalui dua jenis pembelajaran ini, pelajar tidak perlu berulang-alik ke kelas dan juga boleh menentukan ruang pembelajaran sendiri, dapat meningkatkan kognitif, tingkah laku positif, serta membolehkan interaksi antara guru dan juga murid. Kelebihan dan kekurangan pembelajaran dalam talian adalah dari segi kelebihan, penggunaan teknologi dalam pembelajaran menggalakkan kemahiran digital murid dan juga pelajar dapat mengikuti kelas secara sendiri tanpa peraturan ataupun bila-bila masa sahaja. Dan dari segi kekurangan adalah pelajar sukar untuk memahami kandungan pembelajaran dalam talian. Seperti contoh bagi subjek matematik kerana memerlukan pengiraan dan juga kepahaman. Kekurangan dan kelebihan pembelajaran kelas fizikal pula adalah dari segi kelebihan, pelajar berinteraksi secara langsung dengan guru dan juga rakan sekelas, dan guru memberikan pengajaran secara langsung melalui penerangan lisan. Manakala dari segi kekurangan adalah pelajar perlu berdepan dengan kesesakan lalu lintas untuk menghadirkan diri ke kelas, dan juga pelajar memerlukan wang poket untuk perbelanjaan jika menghadiri diri ke kelas, dan juga pelajar mungkin perlu memerlukan kos tambahan untuk pengangkutan. Apakah moral of the story yang kita dapat dijadikan sebagai pengajaran? Kita belajar untuk menyesuaikan diri dengan teknologi baru dalam pendidikan. Kualiti pengajaran dalam talian memainkan peranan penting. Guru perlu berkomunikasi dengan berkesan bagi memastikan pembelajaran disampaikan dengan baik, dan juga pandemik ini meningkatkan kesedaran kita tentang pentingnya teknologi dan kepentingannya dalam pendidikan. Oleh itu, ibu bapa juga mempunyai peranan penting dalam memberikan sokongan kepada murid dan juga sentiasa berinteraksi dengan guru dan juga memantau kemajuan murid dan juga menggalakkan aktiviti fizikal kepada murid. Saya telah memilih dua individu secara lawak untuk memberikan pandangan terhadap kelebihan dan kekurangan berdasarkan dua jenis pembelajaran ini. Jom dengarkan apa kata. Bagi pendapat saya, pembelajaran dalam talian ini terdapat kelebihan dan kekurangannya tersendiri, yaitu antara kelebihannya adalah pelajar boleh menghadirkan diri pada bila-bila masa saja, manakala kekurangannya adalah sukar untuk memahami bagi subjek yang sulit seperti subjek matematik karena memerlukan pengiraan. Pembelajaran dalam kelas fisikal terdapat kelebihannya tersendiri, yaitu dapat face to face dengan guru ataupun dapat bertanya secara langsung dengan guru. Manakala kekurangannya adalah dari segi keuangan, yaitu murid memerlukan uang untuk menghadiri kelas ataupun pergi ke sekolah. Menurut statistik data yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan pada tahun 2021, di mana 35.3% pelajar merasa tertekan dengan kaedah pengajaran dan pembelajaran dari rumah, 42.7% pelajar merasa pembelajaran dalam talian memberi manfaat, dan juga 22% pelajar merasa kesukaran dalam mengikuti pembelajaran dalam talian. Dua kaedah pembelajaran ini saling melengkapi dan disesuaikan mengikut keperluan individu, dan juga penting untuk menggunakan kedua-dua kaedah ini untuk menunjukkan potensi pembelajaran dan mempersiapkan diri untuk masa depan. Sekian dan terima kasih. Semoga informasi yang kita dapat pada hari ini dapat memberi manfaat kepada kita semua.